Buletin Didik 10 Mei bersama saya Nualifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertandingan National Science Challenge NSC 2022 kembali lagi. Kali ini bertemakan pembangunan lestari untuk kesihatan planet berteraskan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE. Program pertandingan sains ini bertujuan memupuk minat dalam kalangan pelajar sekolah menengah untuk mendalami bidang sains, teknologi dan inovasi STI selain menyuntik minat untuk memilih kerjaya dalam bidang-bidang kritikal ini. Pertandingan NSC tahun ini dibuka dari 15 April hingga 8 Jun dan terbuka hanya kepada pelajar warga negara Malaysia berumur 13 hingga 16 tahun. Tiada had yuran penyertaan yang dikenakan kepada sekolah yang bertanding. Sekolah digalakkan untuk menghantar seberapa banyak pasukan yang boleh. Pendaftaran boleh dilakukan secara dalam talian menerusi laman sesawang www.nsc.my. 8 sekolah di Sabah terjejas banjir membabitkan 3 daerah iaitu di Beaufort, Tenem dan Pinampang. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah, Datuk Dr. Misrin Radin berkata, semua sekolah berkenaan terpaksa ditutup sehingga ia selamat dibuka. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan sepanjang tempoh itu juga semua murid akan bersekolah secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Bencana banjir itu juga telah menyebabkan Sekolah Kebangsaan Gumisi di Tenem terputus bekalan elektrik dan telekomunikasi. Manakala SK Tomani, guru terpaksa menggunakan jalan alternatif selepas satu jalan utama menuju ke sekolah terbabit terputus. Menerusi laporan bencana, Sektor Pengurusan Sekolah JPN Sabah mencatatkan 2,427 murid terjejas termasuk 204 guru. Daripada jumlah itu, SK Tombovo Pinampang, sekolah yang dilanda banjir kilat kini dalam proses pembersihan. Pahang merekodkan 1,145 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD sepanjang tempoh Januari hingga 7 Mei lalu. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus, jumlah itu menunjukkan peningkatan mendadak 6 kali ganda memandangkan hanya 190 kes dicatatkan pada tempoh sama tahun lalu. Mengulas lanjut, Dr. Azimi berkata daripada jumlah itu 1,093 kes atau 95.4% membabitkan kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah. Kes kedua tertinggi ialah kumpulan usia 7 hingga 12 tahun iaitu 43 kes. Diikuti 9 kes membabitkan individu berusia lebih 12 tahun. 12.1% dikenal pasti berlaku hasil penularan di taska, tadika dan prasekolah. Manakala 1,007 atau 87.9% berlaku secara sporadik. Beliau berkata penyakit HFMD adalah penyakit berjangkit berikutan enterovirus dengan majoriti kes disebabkan oleh Coxsackie virus A16 dan enterovirus 71. Ia boleh menjangkiti semua peringkat umur, terutama kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah. Virus ini jelasnya adalah merebak secara kontak dengan air liur, cecair lepuh dan najis pesakit. Kementerian Kesihatan KKM sudah meramalkan terdapat peningkatan kes baharu COVID-19 selepas minggu pertama Aidilfitri. Bagaimanapun, Menterinya Khairi Jamaluddin berkata, masyarakat perlu membiasakan diri dengan situasi berkenaan di mana terdapat peningkatan atau penurunan kes COVID-19 pada masa tertentu. Menerusi ucapan di Twitternya, beliau berkata selagi tahap teruk masih rendah, negara boleh meneruskan peralihan ke fasa endemik. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjangkakan kes baharu COVID-19 akan meningkat selepas Aidilfitri, namun majoriti adalah dalam kategori 1 dan 2. Bagaimanapun, Tan Sri Dr. Nur Hisham dilapor berkata pihaknya mendapati angka harian COVID-19 selepas sempadan negara dibuka semula mulai 1 April lalu mencatatkan trend penurunan. Situasi itu sekaligus menunjukkan sudah ada imuniti kelompok dalam masyarakat di negara ini.
Seorang pelajar aliran sains sukan sebuah sekolah menengah di Pengkalan Berangan Marang, Terengganu meninggal dunia ketika melakukan latihan merentas desa. Dalam kejadian jam 8.34 pagi itu, Aman Basri Muhammad Rohaizi, 16 tahun, dilaporkan tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri. Mangsa kemudian dikejarkan ke Klinik Kesihatan Pengkalan Berangan di Marang sebelum disahkan meninggal dunia. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintendent Muhammad Zain Mat Dres, dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ibu Allahyarham Harazul Azliana Harun ketika ditemui di Kampung Bukit Perpat Marang berkata dia dimaklumkan suaminya berhubung kejadian itu ketika dalam perjalanan ke tempat kerja di Kuala Terengganu. Dia tidak menyangka akan kehilangan anaknya memandangkan arwah seorang yang aktif bersukan dan tiada sebarang masalah kesihatan sebelum ini. Kita tak punya dia sebab pergi dengan Ammar semua. Sekolah sihat, salam saya. Dia cakap Mama redha Ammar kita. Redha Ammar nak pergi belajar. Lepas tu saya bagi saya okey sebab dia tak ada masalah dengan saya. Dia biasa-biasa gitu lah. Ya Allah, harus cakap macam mana? Ya Allah, Ammar tak baik. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan kampung berkenaan selepas solat asar. Kebanyakan tempat di seluruh negara akan mengalami bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding musim lain susulan monsun barat daya yang dijangka bermula 14 Mei ini. Ia diramalkan berterusan sehingga pertengahan September nanti. Semasa monsun barat daya, lazimnya angin bertiup secara konsisten dari arah barat daya dengan kelembapan udara lebih rendah dan keadaan atmosfera yang lebih stabil. Jabatan Meteorologi Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan keadaan itu akan menyebabkan taburan hujan yang rendah. Namun hujan lebat berserta angin kencang dan petir berikutan fenomena garis badai masih boleh berlaku di pantai barat Semenanjung dan barat Sabah pada awal pagi. Garis badai adalah ribut petir yang terbentuk akibat penumpuan angin dan boleh berlarutan sehingga beberapa jam. Sepanjang tempoh monsun barat daya, fenomena jerebu boleh berlaku sekiranya pembakaran terbuka tidak terkawal terutamanya antara Ogos hingga Oktober. Justru orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka selain menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh itu. Keris, senjata utama orang Melayu pada waktu dahulu. Justru tidak hairanlah pembuatannya sebahagian besar dimonopoli oleh kaum Melayu. Namun di Pontian Johor, seorang tukang besi berketurunan Tionghoa mewarisi bakat istimewa dalam membuat keris. Lai Lahfu atau lebih dikenali sebagai Ahlai mempelajari cara membuat keris sejak berumur 13 tahun. Ketika itu dia membantu mendiang bapanya Lai Moy Seng yang bergantung hidup sebagai tukang besi. Minat itu diteruskan selepas kematian bapanya. Malah sebahagian besar masyarakat Melayu yang berjiran dengannya mengiktiraf bakat itu serta memberi dorongan untuk mengembangkannya. Saya belajar ni bikin keris. Ada seorang orang Islam, orang tua, dia bawa dia punya keris lama, kemudian ujungnya sudah putus. Dia suruh kita bikin baru punya. Jadi saya tengok dia punya contoh dan saya tanya sama dia, ini pangkah ada, ujung tak ada. Jadi dia cakap dengan saya, dia pakai ibu jari dia ukur dia punya panjangnya. Jadi kita sudah dapat dia punya panjang, jadi kita putus harga, jadi kita bikin lah, terima lah bikin lah. Jadi bila sudah agak seminggu punya masa dah siap, kita panggil datang ambil. 1 jam umur saya lebih kurang 13 tahun. Itulah kali pertama saya bikin keris. Bapa kepada 3 orang anak ini berkata proses membuat sebilah keris memerlukan ketelitian. Untuk menghasilkan sebilah keris bersaiz antara 12.7 hingga 53.34 cm memerlukan tempoh seminggu untuk disiapkan. Ia termasuk kerja-kerja menempa 3 jenis besi di dalamnya, iaitu besi, tembaga dan perak. Apabila siap, kebiasaannya harga sebilah keris dijual sehingga RM1,600 termasuk sarung dan hulu keris yang diperbuat daripada kayu, pokok duku dan cempedak. Ahlai berbangga kerana mewarisi bakat membuat senjata warisan masyarakat Melayu. Dia berharap dapat menurunkan ilmunya kepada sesiapa yang berminat agar seni warisan bangsa itu tidak terkubur begitu sahaja.
Ini pasang. Dunia virtual YouTuber atau selebriti maya YouTube sudah berkembang sejak 5 tahun lalu. Dengan 16,000 VTuber aktif di peringkat global, jumlah ini juga semakin meningkat di platform lain seperti TikTok dan Twitch. Di Jepun, kerajaan wilayah turut menggunakan VTuber untuk pelbagai promosi. Malah seorang VTuber terkenal negara itu telah berjaya mendapatkan slot temu bual bersama bintang filem The Batman baru-baru ini. Pengaruh mereka telah menukar budaya yang suatu ketika begitu kecil di Jepun menjadi industri yang menjana pendapatan tinggi. Malah difahamkan akaun VTuber utama mampu menjana lebih $1 juta setahun. Caranya sama seperti YouTuber biasa, cuma pemilik akaunnya ditampilkan melalui watak animasi. Cara menjana pendapatan juga serupa, termasuk melalui sistem Super Chat yang memerlukan penonton berbelanja besar untuk menjual komen ketika penstreaman langsung. 9 akaun YouTube dengan pendapatan tinggi untuk Super Chat tahun lalu diwarisi VTuber. Seperti pelakon, imej maya yang ditampilkan sudah tentulah berbeza dengan realiti. Namun, mereka juga banyak belajar daripada pengalaman itu. 最近私がゆめちゃん寄りになってきたというか、なんかもともとこう話すのとかこう人前で話すのとか苦手だったんですけど、ちょっと今日の生配信はしっかりしなきゃみたいな時はやっぱもう生配信慣れしてるので、どっちかっていうとこうゆめちゃんの部分にこう助けられながら飯塚舞としての仕事をしてきたような感じもあります。 Kebanyakan penonton pula membelanjakan kira-kira $1 untuk setiap komen. Namun ada juga peminat tegar yang sanggup berhabis ratusan dolar supaya komen mereka menjadi perhatian. 私の元々の VTuber のイメージってこうアイドルしてて可愛い可愛いっていう本当にそういうイメージだったんですけど、配信見てみたらなんだギャップがすごくて可愛い可愛いだけじゃなくてトークも面白いし、なんか本当芸人って言われるぐらい話も面白くて可愛くてっていうところになんかどっぷりハマっちゃいました。 $195 juta. Itu harga untuk potret pelakon Hollywood Marilyn Monroe. Dan harga lumayan itu mencatat rekod baharu untuk nilai tertinggi pernah diraih oleh pelukis dari Amerika Syarikat. Potret itu dihasilkan oleh Andy Warhol pada 1964, 2 tahun selepas Monroe menemui ajalnya. Dikenali sebagai Short Siege Blue Marilyn, ia memaparkan imej Monroe dalam jarak dekat berserta rambut kuning serta pembayang mata berwarna biru. Lebih memeranjatkan, jumlah $195 juta itu dicapai hanya selepas 4 minit proses lelongan bermula di Manhattan, Amerika Syarikat. Nama pembelinya dirahsiakan. Harga hasil seni paling mahal pernah dijual dalam proses lelongan masih dipegang oleh Leonardo da Vinci untuk lukisannya Salvator Mundi pada 2017 bernilai $450.3 juta. Saat yang dinanti-nantikan oleh peminat filem Avatar tiba apabila sequel kepada filem hit 2009 itu akhirnya dilancarkan semalam. Avatar The Way of Water meneruskan kisah Na'vi, kaum robot manusia yang berdepan serangan daripada manusia sejagat.
Ia turut menampilkan semula barisan pelakon terkenal dari filem asal, antaranya Sam Worthington dan Zoe Saldana. Selain penampilan baharu aktor berbakat Kate Winslet dan Michelle Yeoh, Avatar The Way of Water akan ditayangkan pada 16 Disember nanti. Dalam keadaan semula jadi, minyak dan air tidak bercampur seperti ini, tetapi dalam keadaan di mana dia bercampur kerana ada tekanan dan sebagainya, dia akan membentuk emulsi. So ini akan berlaku kalau kita letakkan tekanan, contoh yang sama untuk pembuatan mayonis juga. Jadi untuk kita asingkan dia semula, boleh, dia akan membentuk air dan minyak, di mana kita boleh asingkan dia gunakan chemical, bahan kimia juga. Okey, Petronas ada teknologi itu di kawasan atau di bahagian produksi minyak dan juga waktu extraction ataupun ekstraksi minyak daripada bawah laut. Jadi ini hanyalah contoh saja, kita gunakan minyak yang digunakan di rumah. Sebenarnya minyak petroleum adalah berwarna gelap seperti ini. Okey. Dan ini adalah minyak petroleum sebenar daripada Telaga Tapis. Sukan Malaysia meneruskan dominasi dalam acara terjun di Sukan Si Hanoi apabila merangkul 2 lagi pingat emas hari ini. Emas terkini negara disumbangkan gandingan Jelson Jebelin dan Hanis Nazirul Jayasuriya menerusi acara 10 meter platform seirama lelaki. Terdahulu, Wendy Ng Yan Yi menyumbang emas selepas mengungguli saingan 3 meter papan anjal individu petang tadi di Pusat Akuatik Midin. Wendy yang mempamerkan penguasaan sejak terjunan pertama mengutip keseluruhan 270.60 mata dalam 5 terjunan, membolehkan dia mempertahankan emas yang dimenanginya 3 tahun lalu di Filipina. Rakan senegara Ong Ke Ying meraih perak apabila mengutip 242.40 mata, manakala gangsa menjadi milik penerjun Singapura Fong Keng Yan dengan 230.15 mata. Semalam menggandingan Wendy bersama Ke Ying berjaya menyumbang emas keempat buat Malaysia selepas mendominasi acara 3 meter papan anjal seirama. Ini pula saingan bola sepak Sukan C. Selepas kekalahan kepada Malaysia pada aksi pembukaan kumpulan B, Thailand tampil dengan permainan lebih ampuh. Dalam aksi kedua, Thailand menang besar 5-0 ke atas Singapura. Kelebihan memihak Thailand di Stadium Tien Trong selepas Ben Davies menyempurnakan sepakan penalti di penghujung babak pertama. Bersambung selepas rehat, aksi lebih baik disajikan Thailand menerusi tambahan 4 lagi gol. Ia bermula dengan jaringan sendiri Harty Stewart, diikuti sentuhan Ikanik Panya menjadikan kedudukan 3-0. Ikanik sekali lagi mempamerkan ketajaman dengan menjaringkan gol peribadi kedua untuk kedudukan semasa 4-0 sebelum Korawich Tasa melengkapkan kemenangan 5-0 Thailand. Thailand dijadual menentang Kemboja pada perlawanan seterusnya 16 Mei ini. Kesaingan badminton Piala Thomas di Bangkok, Thailand. Malaysia mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Amerika Syarikat 5-0 dalam aksi kumpulan D. Dalam perlawanan petang tadi, Malaysia menyenaraikan barisan kedua di mana pemain berpengalaman Leo Darren tidak berdepan masalah menyumbang mata pertama mengalahkan Enrico Asuncion. Ini diikuti Ng Zi Yong yang melebarkan kedudukan dengan menewaskan Don Henley Averia 21-11, 21-9. Pemain muda Aidi Soleh Ali Sadikin yang diberi kepercayaan menggalas tugas selaku persorangan ketiga tidak mengecewakan apabila menang dalam penampilan pertamanya di kejohanan berpasukan ini. Dia menewaskan William Hu 21-16, 21-17. 2 lagi mata negara disumbangkan pemain beregu Goh Ji Fei dan Chia Wei Ji yang menundukkan Andrew King Sun Mar Henry Tang. Sebelum Teo Yi Ong Yu Sin melengkapkan kemenangan skuad negara dengan menewaskan Enrico William 21-16, 21-8.
Dalam saingan Piala Uber pula, peluang Malaysia sudah tertutup. Selepas kekalahan kedua berturut-turut dialami, skuad wanita negara yang terbaru tewas 1-4 kepada tuan rumah Thailand. Go Ji Wei memulakan aksi Malaysia berdepan Thailand menentang pemain ranking ke-8 dunia Ratchanong Itanon. Jin Wei bermula baik menang 21-14 pada set pertama sebelum terpaksa akur menerusi kekalahan 14-21, 15-21. Malaysia kemudian menyamakan kedudukan menerusi gandingan Pearly Tan Mtina yang bangkit daripada kekalahan 16-21 set pertama. Mereka mencipta kemenangan 21-19, 21-17 untuk menghidupkan peluang Malaysia. Bagaimanapun, Thailand kembali menguasai perlawanan selepas cubaan Misha Muhammad Khairul untuk memberikan cabaran kepada Pornpawi Chon Chuong tidak menjadi. Misha tewas menerusi permainan straight set 20-22, 10-21. Harapan Malaysia untuk terus mencabar akhirnya terpadam selepas gandingan Valerie Xiao dan Teo Meshing tunduk kepada permainan baik pasangan adik-beradik Ben Yapa dan Nung Takan Aimsart. Tewas 9-21, 14-21 dalam tempoh 32 minit. Pelengkap jadual Tan Ziying berdepan busanan Ong Bam Rumpan. Perlawanan berlangsung 37 minit dengan busanan melengkapkan kemenangan 4-1 Thailand menerusi keputusan 21-19, 21-6. Festival air yang dikuasakan dengan pameran seni lampu menerangi bandar pegunungan Brixen di Itali. Paparannya mengakhiri Buletin Didik. Saya Noel Fagani, salam hormat dan kita jumpa lagi.